Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain binti Supian, nomor matriks D202311060057. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan sejarah linguistik dan linguistik sejarah. Kami merupakan kumpulan 9. Pertama sekali, kandungan. Dalam kandungan terdapat 3 bab. Bab pertama ialah pendahuluan, bab kedua ialah huraian dan perbincangan, bab ketiga ialah kesimpulan. Seterusnya ialah pengenalan. Linguistik ialah bidang ilmiah yang menawarkan wawasan mendalam tentang struktur bahasa, peranan bahasa dalam komunikasi, serta impak sosial dan budaya bahasa dalam kalangan masyarakat. Kajian linguistik yang tidak hanya berfokus pada aspek struktural bahasa akan tetapi juga melihat bahasa sebagai satu alat komunikasi dalam sesebuah konteks sosial. Nama-nama besar seperti Asma Haji Omar, Zainal Abidin bin Ahmad dan Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan golongan yang banyak menyumbang jasa dalam perkembangan linguistik di Malaysia. Tokoh ini telah menerbitkan ribuan buku serta aktif melibatkan diri dalam pencerahan serta pembentukan dasar pencerahan melalui bidang pendidikan. Seterusnya, pembentangan ini mempunyai 3 objektif, iaitu yang pertama, menghuraikan perkembangan sejarah linguistik dan perkembangan bahasa linguistik sejarah. Yang kedua, membincangkan sumbangan tokoh-tokoh linguistik tempatan dalam perkembangan sejarah linguistik dan linguistik sejarah. Yang ketiga ialah menghuraikan kepentingan sejarah linguistik dan linguistik sejarah. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ildina binti Kamal, pemegang kad matrik D202311060060. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai batasan kajian dalam kajian ini. Kajian yang dilaksanakan oleh para pengkaji adalah terbatas kepada sejarah perkembangan linguistik bermula pada zaman pertengahan hingga zaman linguistik moden sahaja. Selain itu, para pengkaji juga menganalisis tokoh-tokoh tempatan linguistik pada pasca merdeka. Di samping itu, kepentingan kajian ini dibataskan kepada masyarakat Melayu sahaja. Kemudian, definisi istilah. Terdapat 2 definisi istilah dalam kajian ini. Definisi yang pertama, linguistik. Langgeka menyatakan linguistik ialah kajian terhadap bahasa manusia, manakala David Christian dalam bukunya Dictionary of Linguistics and Phonetics 1986 dan John Lyons bahawa kajian bahasa secara ilmiah atau saintifik. Seterusnya, sementara itu, dalam Kamus Dewan 2005, linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Pandangan para linguis tentang bahasa mestilah berbeza dengan definisi dari ahli-ahli bidang lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan dan lain-lain. Yang kedua, definisi sejarah. Menurut Kamus Dewan, kata sejarah bererti sebagai berikut: sastra lama, asal-usul, keturunan, salah silap, peristiwa yang benar-benar berlaku di waktu yang lampau, kisah riwayat, tambur, ilmu sejarah, kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Tawarikh. Kata sejarah juga dalam bahasa kita berasal dari kata Arab yang bahasa Arab iaitu syajaratun yang bererti pohon. Pembentangan seterusnya diminta pembentang yang ketiga. Nama saya Muhammad Izzahan bin Muhammad Atib, nombor matrik D202311060058. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif pertama kumpulan kami, iaitu perkembangan sejarah linguistik dan linguistik sejarah zaman pertengahan hingga zaman perbandingan. Sir William Jones tahun 1746 hingga 1794 telah menunjukkan persamaan antara bahasa Sanskrit dengan bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada zaman ini, bidang linguistik sejarah mula diminati dalam usaha mencari bahasa Indok dan bentuk yang lebih arkais.
Linguistik sejarah berupaya menyelidik dan memberikan cara bahasa berubah atau mengekalkan strukturnya dalam perjalanan waktu. Perkembangan ini juga berlaku apabila Saussure mengatakan konsep tanda linguistik iaitu cantuman gambaran bunyi dengan sesuatu konsep. Hubungan benda atau konsep dengan bunyi adalah arbitrari. Pada zaman ini, aliran atau fahaman yang dianut dan dikembangkan oleh sarjana tertentu di tempat atau bandar tertentu boleh juga dijadikan asas untuk melihat perkembangan linguistik. Mengikut aliran behaviorism, bahasa adalah sebagai perangai, iaitu kegiatan manusia dalam lingkungan. Otak dianggap sebagai kotak gelap dan tidak relevan dalam kajian linguistik. Seterusnya, saya serah kepada pembentang yang seterusnya. Nama Nur Afika binti Nazamuddin, nombor matrik D202311106061. Seterusnya saya akan masuk kepada sumbangan tokoh-tokoh linguistik tempatan dalam perkembangan sejarah linguistik dan linguistik sejarah. Antara sumbangan tokohnya ialah Asma Haji Omar. Asma Haji Omar telah menerima anugerah gelaran doktor persuratan dari Universiti Melayu kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga turut dianugerahi Doktor Persuratan Kehormat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2006. Seterusnya, Nik Safiah Karim. Pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University, USA. Kecemerlangan beliau dalam bidang bahasa mendapat pengiktirafan daripada DBP dan Persatuan Linguistik Malaysia melalui anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa 2001 dan Tokoh Pejuang Bahasa 2004. Seterusnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau juga telah mendapat gelaran pendeta oleh Kongres Bahasa dan Sastra Melayu ketiga dalam tahun 1956 dan telah dianugerahkan Tan Sri dari tahun 1895 hingga 1973. Beliau juga merupakan ahli bahasa yang banyak menyalurkan sumbangan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya Muhammad Fakhruddin bin Zubair bernombor matrik D2023011059. Baiklah, kepentingan sejarah linguistik dan linguistik sejarah adalah mengkaji hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yang berada dalam satu rumpun yang sama melalui penelitian terhadap aspek linguistik iaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Bidang linguistik ini telah membantu pecahan bidang di atas dari sudut pandang yang berbagai sehingga dapat membantu mengembangkan bidang bahasa Melayu ke arah yang lebih ke hadapan merangkumi kepentingannya dan keberhasilan yang membantu dan disumbangkan olehnya. Seterusnya adalah rumusan. Perkembangan sejarah linguistik adalah sejarah perkembangan linguistik yang dapat dilihat dari perspektif seperti pengelompokan perkembangan mengikut golongan atau bangsa. Kronologi perkembangan dan kaedah kajian dijalankan bermula daripada zaman pertengahan sehingga zaman perbandingan. Sejarah perkembangan linguistik yang dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti pengelompokan perkembangan mengikut golongan atau bangsa. Kronologi perkembangan dan kaedah kajian dijalankan bermula daripada zaman pertengahan sehingga zaman perbandingan serta merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji perkembangan bahasa melalui masa kerana data tentang suatu bahasa akan dibandingkan untuk meneliti perubahan dan perkembangannya dalam suatu masa tempoh tertentu. Seterusnya adalah bibliografi. Yang kami gunakan adalah sumber daripada internet dan juga buku yang telah kami cari di perpustakaan. Antaranya adalah Anugerah Akademik Negara, Tokoh Akademik Negara Profesor Emeritus Dato' Dr. Haji Asmah binti Omar. Selain itu, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Pendeta Zabar. Kami juga menggunakan R.H. Robin 1990 melalui bukunya A Short History of Linguistics. Dan yang last kali kami menggunakan Zulkifli Yaakob 2023 melalui bukunya Bahasa dan Linguistik Komprehensif. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.